kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian dari realiti menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia menolak langkah yang penuh bermakna dengan keazaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Alhamdulillah hari ini dapat kita berkumpul untuk kita menandatangani satu perjanjian yang sebenarnya amatlah lama yang telah kita tunggu sebenarnya, ya. Pelbagai cabaran yang kita hadapi untuk kita meneruskan usaha dakwah kita melalui satu sistem yang dinamakan Corporate Agency Leadership. Kita telah mengadakan satu perbincangan yang sangat serius sebenarnya dalam kita mengejar performance kita dekat production kita dekat Takaful Ikhlas. Kita juga sebenarnya berbincang dengan Takaful Ikhlas, beberapa kali perjumpaan, beberapa kali sesi pembentangan bersama dengan pengurusan atasan Takaful Ikhlas, dan akhirnya pada tahun 2018 secara rasmi ini telah dijemput oleh Pak Lah dan Richard Syahudin untuk menubuhkan ASC pertama di Takaful Ikhlas, agensi Bumi Putera pertama dan juga agensi Bumi Putera pertama di Malaysia. Bila saya dan pihak manajemen Ikhlas melihat balik this ALC punya sistem, ini adalah sistem terbaik. Saya amati profil Darul Ikhtisas ni, saya rasa saya tak malu kalau nak bawa ke tengah. Sebab apa? Kebanyakan daripada board management ni semuanya jurutera. Kalau saya campur balik dengan Cik Syarudin tadi, ada 178 tahun experience. Ya, kalau kita gabungkan pengalaman-pengalaman yang ada. Saya harap yang pertama, dan dia akan berkembang, yang mana dia akan menjadi ikutan kepada kesemua leader-leader yang lain.
dan ia akan menjadi satu benda yang di-envykan atau dicemburui oleh leader-leader yang lain untuk menjadikan inilah satu example yang mana dia orang boleh ikut. Bila kita bergerak ke depan, kita akan fokus pada ARC dalam masa 5 tahun akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat tak? Okey, berjumpa kita seperti biasa. Alhamdulillah. Syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Acara mingguan kita setiap hari Rabu malam kita dalam program okey, kita seperti biasa setiap minggu hari Rabu malam kita dalam program Business Opportunity Success Seminar. Alhamdulillah berjumpa kita lagi sekali di bulan baru. Kita berada di bulan 12 2020. Ini menunjukkan kita telah berada di hujung tahun dan juga di hujung tahun kewangan kita juga. Kita ada lagi berbaki 4 bulan sebelum habisnya tahun kewangan kita. Alhamdulillah malam ni kita bersama salah seorang kita punya agensi leader kita ataupun agensi director kita, iaitu Puan Nurlizawati binti Mat Radi. Okey, ini untuk pengetahuan semua, Puan Nurlizawati ni ataupun Puan Lizawati ni dia bernaung di bawah bos Senai Johor, bos Senai Johor. Okey, kita tengah masih lagi menunggu. Saya lagi menunggu. Okey, Liza dah ready ke Liza? Tak apa. Dia memang macam tu. Kalau orang perempuan ni dia ada lewat sikit kan. Nak solek, nak pakai lipstick. Alhamdulillah. Hari ni Cik Husaini menampilkan, nampak ni. Ada munga lagi. Munga. Okey. Okey. Seperti biasa, malam ni kita akan melihat apakah peluang ataupun potensi pendapatan di dalam Ikhtisas ni. Dan untuk pengetahuan semua, kita sekarang ni ada 24 orang yang sedang menyaksikan live YouTube kita. Di Zoom kita ada 17 orang yang menyaksikan melalui Zoom. Okey, so total ada 43 orang. Satu jumlah yang agak baik. Okey. Dia macam-macam lah. Nak tengok speaker je, tak nak tengok moderator. Hantarlah korang. Okey. Liza dah ready, Liza? Liza dah ready? Okey, kita masih lagi menunggu Puan Lizawati kita. Okey, untuk pengetahuan semua, Ikhtisas alhamdulillah kita telah mencapai satu angka yang sangat membanggakan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan niaga. Kepada yang baru nak tengok peluang hari ini, selamat datang ke program Business Opportunity Success Seminar kita. Alhamdulillah, untuk pengetahuan semua, kita baru berumur di Ikhtisas ni, kita baru berumur setahun 7 bulan. Tapi alhamdulillah bulan lepas kita buat satu rekod baru. Kita buat rekod baru dalam submission. Kita telah submit melebihi 1,300 proposal. Saya ucapkan tahniah kepada semua rakan niaga di Ikhtisas dengan collection ataupun dengan jumlah sumbangan FYAC ataupun first year annual contribution kita melebihi 2.6 juta. Ini kita telah buat satu rekod baru. Alhamdulillah, dia telah mengejut dan membuka mata ramai pihak. So alhamdulillah, kalau ada lagi malam ni insan-insan yang sedang melihat peluang ataupun potensi pendapatan di Ikhtisas ni, boleh bersama-sama dengan kita mencipta rekod-rekod baru lagi. Alhamdulillah, kita ingat saya anggarkan bulan 12 ni kita akan lagi sekali pecahkan rekod kita bulan 11 nanti. Okey, saya nak melihat sama ada Puan Liza kita dah bersedia di talian. Liza?
Lizawati dah bersedia ke? Okey, masih juga belum, tak apa. Selain daripada tu, kita masih lagi kontes-kontes untuk rakan-rakan niaga kita yang lama. Kontes-kontes kita masih berjalan. InsyaAllah yang mana baru-baru tu ada peluang untuk merebut ataupun mencapai umrah kontes challenge kita. Itu di bawah Takaful Ikhlas, convention luar negara. Saya suka nak memaklumkan kepada semua, di Takaful Ikhlas ataupun di Ikhtisas ni, kontes yang dikenakan boleh dikatakan antara yang terendah di dunia. Antara terendah di dunia. Bukan di Malaysia, di dunia. Bayangkanlah untuk pergi umrah, kita hanya perlu mencapai 50,000 FYAC ataupun annualized contribution. Which is dia punya pelanggan sekitar 18 orang ataupun 17 orang saja setahun. Okey? Okey, Liza? Sudah di talian, Liza? Kita masih lagi menunggu Puan Lizawati untuk bersama-sama kita pada malam ni. Okey, selain daripada umrah, tahun ni kita juga akan ada juga selain daripada umrah, kita ada juga Scotland. Kita ada juga Scotland. Scotland untuk rakan niaga baru 90,000 first year annual contribution. Annual contribution ni dia senang je, kalau orang mencarum RM100, kita terus kira sebagai 1,200. Jadi boleh bagilah. Kalau 90,000 bagi dengan 1,200, lebih kurang saya rasa 40 orang pelanggan dah boleh capai. Dah boleh capai kontes kita punya Scotland. Selain daripada tu, kita di Ikhtisas kita ada kontes Jeju Island. Jeju Island. Okey. Sementara nak menunggu Puan Liza siap sedia. Okey. Siapa tu? Jika achieve tak pergi ambil cash boleh ke? Ada je korang. Tak ada. Kalau boleh pun saya tak bagi. Saya suruh pergi. Rasa. Pergi berjalan, pergi melancong percuma. Kalau rasa-rasa tahun ni boleh capai, terus beli beg besar, terus beli beg yang baik. Kalau setahun kita capai, maka tiap-tiap tahun kita akan pergi nanti. Saya tak benarkan ambil cash. Saya nak you all rasa, feel dia punya pengalaman tu. Okey, kalau kita tak ada apa-apa, kita tunggu Puan Liza lagi. Saya nak minta jasa baik Cik Syah untuk kita tengok video-video kita, Cik Syah. Kalau ada video-video yang mungkin sesuai untuk kita siarkan sementara menunggu Puan Lizawati kita. Puan Liza dah masuk. Puan Liza dah masuk dah? Liza? Dah masuk Liza? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Ini ramai ni tunggu Liza ni. Ada 51 orang masuk, tengah tunggu Liza. Ya, 51 orang. Kita ada 30 orang di live YouTube dan kita ada 22 orang di Zoom. Okey. Untuk tidak melengah masa, Liza, saya mempersilakan Puan Nolizawati untuk memperkenalkan diri, sedikit latar belakang, insya-Allah. Dipersilakan Puan Liza. Putus-putus lah. Putus-putus? Saya clear je ni. Encik saya putus-putus. Boleh ulang tak? Okey. Kalau dah ready, boleh tak share dengan kita latar belakang Puan Liza, sedikit tentang siapa itu Lizawati, Nolizawati. Dipersilakan Liza. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Nolizawati binti Mak Razi, boleh panggil saya Liza. Kalau dekat JB ni orang panggil saya Liza lah. Kalau dekat Singapura tu orang panggil saya Wati. So terima kasih dulu saya ucapkan kepada term moderator kita yang menunggu daripada tadi. Minta maaf. Dan semua barisan-barisan BOD,
yang hebat-hebat belaka, barisan-barisan MD, AD, SCP dan EP semua, dan rakan-rakan niaga yang baru juga yang akan join nanti. Saya masih baru lagi sebenarnya dalam industri takaful ni, lebih kurang 10 bulan macam itulah. Jadi saya sebelum ni bekerja di Singapura, memang membesar di Johor Bahru. Saya dilahirkan di Sabah, Kota Kinabalu Sabah, dan menetap di Johor Bahru. Daripada umur saya 13 saya dah bekerja sebab arwah ayah saya dah meninggal masa umur saya 13 tahun. Jadi selepas SPM tu saya terus continue bekerja di Singapura sebab saya memang tak berpeluang untuk meneruskan pelajaran lebih lagi, sebab masa tu saya dapat jugalah peluang untuk pergi ke Universiti UiTM Perak, tapi saya tak pergi sebab mak saya tinggal seorang. Dan disebabkan tu saya masuk ke Singapura. Daripada umur saya 20 tahun saya bekerja di Singapura lebih kurang 10 tahun lebih lah, sebagai asisten F&B. Jadi saya berhenti dari Singapura tu tahun 2018, di mana selepas anak kedua saya, jadi saya berhenti untuk buat bisnes di Malaysia, yang mana saya supply barang-barang macam kosmetik ataupun susu las, macam-macam lah produk saya supply ke Singapura. Di Malaysia juga saya ada buat. Sejak dari itu saya cuba untuk memperkembangkan saya punya bisnes ni dengan buka booth, dan dari situlah saya kenal dengan Itisas ni. Dan sebab tu juga saya berada dekat sini lah, dan saya dilamar oleh leader saya, Tuan Haji Bazihar, saya panggil Abang Bad. Saya dari Boston Eye lah, so leader saya adalah dari Boston Eye. So beliau yang mengajak saya untuk join dengan Itisas ni, dan kemudian diikuti oleh dua CEO dan BOD hebat kita lah, Encik Mat Shah dan Encik Syahrul Nizam. Jadi ketiga-tiga orang ni lah yang approach saya di booth Angsana masa tu. Dan sebenarnya itu adalah booth pertama saya dan jadi booth yang terakhir sebab saya stay dengan Itisas sampai hari ni. Itulah sedikit. Okey, terima kasih Liza. Wah, nampak tak menarik bagaimana perjalanan hidup dia daripada bekerja Singapura, decide untuk balik Malaysia buat bisnes dan bertemu jodoh dengan Itisas. Senang je kan. Okey Liza, sebelum nak suruh Liza present tentang potensi pendapatan di Itisas ni di bawah tajuk membongkar rahsia menjana passive income 25,000 sebulan ni. Liza terdengar ke? Dengar? Saya macam putus-putus lah. Ya ke? Saya sini okey je. Yang lain-lain dengar ke? Dengar. Dengar kan? Dengar clear, dengar clear. Dengar clear Liza. Lain tempat Liza ni. Okay, saya cuba dengarkan secara clear. Okey, tak apa. Nanti bila time soalan tu, nanti baru saya akan ulang kalau tak dengar. Itulah. Okey, tak apa, teruskan. Kalau saya tak dengar, saya cakap. Okey, macam mana kita tengok perjalanan karier dia bermula di Itisas. Sebelum Puan Liza nak pergi kepada slide dia, iaitu membongkar rahsia menjana passive income 25,000 sebulan ni. Adelina pun cakap putus-putus. Maksudnya lain di Senai ni lain di Senai ni yang tak okey. Tempat lain saya semua bukan okey dekat je. Liza kat mana? Okey. Yelah lain putus-putus. Saya rasa internet saya okey ni. Sekejap je. Yang betul TV. Okey. Okey, tak apa. Saya suruh anak-anak saya semua stop main tengok YouTube, main game semua. Okey. Hopefully suara saya tak ada putus-putus lagi. Kalau ada putus-putus tolong komen sekarang dekat okey. sekarang okey Yelah Sekarang dua TV.
tengok dua-dua tengok YouTube, lepas Ah, tu 4 orang tengok main game. Tak okey, tak apa. Okey, tadi dah tengok perjalanan hidup ataupun perjalanan karier Puan Liza sebelum dia pergi kepada slide membongkar rahsia menjana passive income 25,000 sebulan ni. Satu soalan dulu saya nak tanya. Apa yang membuatkan bila Haji Bad approach Liza tu saya dah hari, hilang. dengar, Okey. Sekarang dah dengar. Okey. apa yang membuatkan Liza rasa okey, this aku nak cuba peluang ni? Oh, sebenarnya dia macam ni tau. Dia macam accident. Saya ni buka booth. So of course saya punya fokus tu untuk menjual kan. Maksudnya saya yang jerat diri saya sendiri dalam ikhtisas untuk jual produk saya lah. Tapi dia jalan makin laju nak lari. Saya kejar dan lepas tu dia ikut juga saya ke booth. So saya berbual tentang produk saya semua. Lepas tu dia kata dia macam deal lah dengan saya sebenarnya. Saya boleh beli produk awak tapi awak kena dengar apa yang saya nak share. Dan saya pun dengar lah. Saya bila dia dengar tu of course mindset kita dengar dia cakap pasal takaful ni semua kan. So saya sebenarnya dah ada takaful lah sebelum ni. Jadi saya cakap saya tak nak lagi bang. Saya dah ada sebab awak ni saya kata saya sekarang fokus pada bisnes saya. So kalau rasa-rasa nak saya buat, saya boleh buat part time. So dia kata okey. So dari situlah kita deal. Saya masuk sebagai part time sebenarnya. Tapi disebabkan selepas saya masuk Wasilah Kesejahteraan, saya masuk banyak juga kelas sebab bila lepas saya register tu sebenarnya saya tak buat lagi pun. Saya ni orangnya suka cari sesuatu yang akan saya stay lama dan saya akan cari tahu benda tu adakah mendatangkan manfaat. Even produk pun macam tu. Kalau saya jual satu skincare, saya tak akan campur dengan skincare lain. So kalau saya nak buat takaful ni, saya betul-betul kena tahu dulu adakah benda company ni saya pilih tepat. Sebab saya tak nak tukar-tukar kerja. Saya kerja di Singapura selama 10 tahun. Sebenarnya saya pun tak nak berhenti. Kalau bukan kerana kepenatan kan, kita nak ulang alik. Saya tak pernah duduk Singapura. So disebabkan tu saya tak pernah buat. Jadi bila saya dah masuk Wasilah Kesejahteraan, saya dah belajar banyak dengan ikhtisas. Saya rasa memang saya yakin dengan ikhtisas. Cuma masa tu saya belum start lah. Sebab saya busy dengan bisnes, busy dengan anak kecil kan, kanak-kanak Rebina 3 orang tu. So memang saya tak boleh nak buat. Tapi selepas saya buat Januari tu, itu yang make a lot of difference. Macam itulah istilahnya. Lepas buat tu terus rasa macam best pula kan rupanya kan. Memang tu booth yang last lah, first dan last. Sebenarnya saya nak buat lagi booth, nak buka lagi. Mungkin lepas ni booth ikhtisas. Bila dah jumpa dengan Haji Bad tu terus dah tak buka-buka lagi dah. Terus jadi macam abang saya dah. Alright, okey. Okey, nampak menarik macam mana dia jumpa dengan Cik Bad, terus dia decide untuk buat, alhamdulillah sehingga sampai sekarang, dan saya sendiri sentiasa monitor perkembangan beliau dan alhamdulillah sentiasa memang nampak dia punya progress. Okey. So untuk pengetahuan semua di live YouTube kita sekarang ada 36 pendengar, okey, dan juga di Zoom kita ada 22, that means kita ada 60 orang sekarang yang melihat siaran Business Opportunity Success Seminar, program mingguan kita setiap hari Rabu malam. Okey, kalau Liza dah bersedia? Dah bersedia Liza untuk kita teruskan presentation kita ni? InsyaAllah. Okey, untuk tidak melengah masa, saya dengan sini mempersilakan Puan Nolizawati kita untuk buat presentation di bawah tajuk membongkar rahsia menjana passive income 25,000. Dipersilakan Puan Liza. Okey, terima kasih. Tahu pula. Macam nak bagi hadiah pula. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator kita, Tuan Cik Saini, Muhammad Ali, dan semua barisan BOD macam yang saya sebutkan tadi, barisan MD, AD dan EP, SEP, semua rakan-rakan niaga baru ataupun yang lama. Jadi saya nak boleh tak ke next slide?
Okay. Okay, jom Kak Liz perkenalkan sedikit tadi Kak Liz. Rasanya tadi dah berkenalan. So, selamat berkenalan semua. Saya harap semua kenal lah saya. Kalau tak kenal tu nanti boleh tanya kat bawah. Okay, boleh next slide. Sebab tadi saya dah cakap sedikit kan. Okay. Okay, Itisas. Itisas ni sebenarnya diinspirasi oleh 9 orang BOD di mana mereka kira macam joint venture lah dengan daripada banyak tempat sebab kita ada di seluruh Malaysia. Kita ada di Bos Sungai Petani, kita ada Subang Jaya, Shah Alam, Nilai, Batu Pahat, Johor Bahru, Senai, Kemaman juga Kota Baru. So dekat sini sebenarnya sejarah penubuhan Itisas ni idea dari 2012 lagi. Okay. So sehingga 2016 deklarasi Milan ada 6 GAM berbincang secara serius kat sana. So mereka fokus pembentangan di takaful ikhlas lah. Okay. So, struktur organisasi Tritier plus AUM yang mana ditolak, struktur matahari yang ditolak, struktur hybrid Tritier yang itu diterima. So masa 2017 mereka masih continue lagi 2018 sehingga ke 2019 penubuhan lembaga pengurusan Itisas tu Darul Sufi Associate, JNF Imran Group, Al-Waqiah Group, Darul Asia Associate, Zinda Agency, UE Partner Associate and MBA IFP Associate. So mereka bergabung untuk menubuhkan Itisas ni. Jadi dekat sini boleh ke next slide. Okay, macam yang saya beritahu tadi, Itisas ada di seluruh Malaysia dan insyaAllah masa akan datang kita akan ada lebih di mana-mana saja, lebih lagi kawasan. So boleh ke next slide. Minta maaf macam gugup sikit lah. Okay. Selama saya berada di Itisas daripada bulan 10, sebenarnya saya register bulan 10, 15 hari bulan 10, tetapi saya memang tak buat, honestly saya tak buat, saya hanya belajar saja. Fokus saya belum ada dan saya belum yakin sebab saya baru kenal dengan Itisas ni dan dia pun baru dilahirkan April 2019 kan. Jadi memang saya betul-betul nak tahu apa tu sebenarnya Itisas ni, apa yang saya masuk ni, apa yang saya bayar nak masuk part time ni. So selama saya start daripada Januari 2020, lepas saya betul-betul yakin yang sistem Itisas ni boleh bawa saya pergi jauh. So pencapaian daripada situ saya achieve kebanyakan target yang ada di Itisas tu sendirilah. Sebenarnya kita mengamalkan Mari Club yang mana kita perlu buat minimum 4 case satu bulan berserta dengan recruitment. Jadi alhamdulillah daripada first saya yakin dan start buat tu, saya terus achieve walaupun saya bergerak keseorangan. Tetapi Itisas ni sebenarnya sistemnya adalah sistem recruitment, bukan biasa-biasa. Dia sistem recruitment. Untuk mendapat pendapatan yang sehingga 25,000 sebulan tu adalah sistem recruitment. Jadi disebabkan tu saya hanya di situ sajalah. Memang saya achieve every month. Sebab saya adalah orang yang suka kejar target. Macam Abang Bat sendiri akan bagi kita orang target dan Takaful Ikhlas sendiri beri kami target, Itisas pun beri kami target. Lepas alhamdulillah semua saya dapat capai. Cuma adalah macam Mari tu sebab kita tak suka rekrut orang kan, siapa yang suka push orang buat ni kan. Jadi memang saya agak tak yakin untuk rekrut orang. Sebab saya sendiri belum ada apa-apa pencapaian yang sebelum-sebelum ni lah, tahun-tahun sebelum ni. Even saya pun bukan daripada Takaful Ikhlas. Jadi memang totally newbie. Totally memang tak tahu apa-apa pun pasal Takaful ni. Baru belajar dan
saya hanya nak achievekan diri sendirilah. Tetapi start daripada bulan 7, barulah saya mula merekrut selepas saya dicabar. Sebab saya ni memang pantang dicabar sikitlah. So saya punya POD, Abang Baik memang cabar saya. Dia kata kalau nak kaya jangan kaya seorang-seorang. Dia kata. Sebab Islam ni menuntut kita semua jadi kaya. Jadi bila Islam menuntut kita jadi kaya supaya kita dapat besarkan wakaf, perbanyakkan sedekah, majariah semua kan. Kalau kita tak kaya susah nak buat benda-benda tu semua. So saya terima cabaran tu lah. Sebab sebelum ni memang kalau saya berjalan keseorangan tu saya akan bergerak melekat dengan grup Kak Herda. Itu kita punya AD hebat kita kan. Saya selalu melekat dengan Ira. Jadi kat situ Abang Bat selalu perli. Dia kata dia kata tak boleh, kena rekrut juga sebab sistem ni akan buat kaya bila kita merekrut. Kita ajak orang lain kaya juga. Tak boleh kaya seorang-seorang. Dan kalau nak pergi cepat tu boleh, tetapi kalau nak pergi jauh mesti kena rekrut. So ini adalah pencapaian yang saya dapat buat selama 10 bulan ni dan saya harap sangat-sangat kalau 10 bulan saya boleh achieve macam ni, saya akan achieve lebih lagi. Mungkin dalam masa 10 tahun lebih berdouble lah yang saya boleh buat. Dan saya nak ramai lagi orang kat luar sana rasa benda yang saya rasa sekarang ni. Sebab saya orang newbie, memang totally fresh pun boleh buat. Apatah lagi kalau yang you all kat sana memang orang sales, memang tahu berinteraksi dengan orang luar kan, lagi senang. Boleh tak bantu saya untuk ke next slide? Okey, masih lagi dekat topik yang sama, pencapaian saya bersama Ikhtisas ni selama 10 bulan ni, saya achieve AD Fast Track. So saya adalah seorang agency director di Ikhtisas. Bagi saya sistem ni sangat-sangat cepatlah kenaikan pangkat dia. Sebab kalau saya dekat Singapura dulu pun, kalau nak naik pangkat tu, bagi saya dah cepat lah. Sebab kalau tengok orang lain yang dari Malaysia bekerja di Singapura untuk naik pangkat selama 6 bulan 1 tahun tu memang macam satu benda yang impossible. Tapi bila saya dapat, saya rasa cepat. Tetapi bila saya di Ikhtisas pun cepat juga. Maksudnya ada juga sistem lain yang boleh buat kita naik pangkat cepat. Jadi dekat Ikhtisas ni itulah juga yang saya rasa teruja nak buat terus. Sebab sampai saya tinggal saya punya impian nak buka booth lah, nak besarkan lagi bisnes produk-produk saya tu. So sekarang ni yang terbaru, walaupun saya buat rekrutmen, walaupun saya busy dengan anak cucu cicit saya dekat Ikhtisas ni, saya still lagi boleh buat sales saya sendiri dan achieve POI untuk bulan November. Itu yang terbaru lah. POI ni nanti kita akan cerita sedikit. Next slide boleh? Okey, masih lagi pencapaian bersama Ikhtisas selama 10 bulan sebab saya tak ada gambar-gambar pergi travel ke apa. Sebab saya belum lagi pergi travel, cuma hanya pergi ke Tioman. So gambar Tioman tu banyak saya simpan dekat laptop, memang tak sempat nak dimasukkan ke dalam slide lah. Tetapi saya akan share orang yang pergi bersama saya. Saya baru, mereka baru, tapi mereka pun boleh pergi. Macam mana mereka buat? Mereka ikut apa yang leader ajar. Saya pun ikut apa yang leader ajar. So dekat Ikhtisas ni dia memang macam tu. Kena ikut leader. Leader takkan bawa kita pergi masuk longkang. Dia akan bawa kita pergi jauh dan jauh. Sebab dalam sistem Ikhtisas ni kita tak ada leader makan anak buah. Tak ada. Dia bukan sistem tu. Kita sistem hybrid dan bekerjasama. So pencapaian saya bersama Ikhtisas selama 10 bulan ni, saya dah ada orang-orang yang berkualiti dengan saya. Yang kalau boleh tengok dekat slide tu, Hayati adalah saya punya rekrutmen yang pertama selepas Abang Bat cabar saya. Jadi sebenarnya Hayati ni adalah orang yang reject medical card saya. Reject. So
saya masa tu ada sikit kecewa, tetapi disebabkan dia dulu pernah bekerja di Singapura dengan saya, sebab pandemik COVID ni berlaku, musibah ni berlaku, saya offer dia kerja lah dengan saya. Jadi dia adalah orang pertama yang bersama-sama dengan saya. Sebab saya ada recruit juga sebelum ni, tetapi saya recruit secara part time lah. Yang ini saya recruit betul-betul nak buat dengan saya. Jadi Hayati adalah orang pertama pengikut saya dan kemudian saya ajar pula dia macam mana sistem Ikhtisas ni boleh beranak pinak walaupun dia baru. Saya baru tapi saya nak dia pun beranak juga. Saya tak nak macam dia tengok je saya buat dia. Sebab kita kalau boleh nak sama-sama dengan rakan-rakan niaga kita. Bukannya hanya kita je yang dapat komisen kan. Kita je dapat overriding. Dia pun anak buah kita mesti nak juga kan. Tapi takkanlah nak tunggu sampai 1 tahun, 2 tahun lama tu kan. Masa kita terbuang macam tu je. Tapi dengan sistem Ikhtisas ni boleh buat benda ni jadi cepat. Kenaikan pangkat tu cepat. Dan saya memang sangat-sangat teruja nak naikkan semua anak-anak buah saya. Kalau yang mana kenal mereka tu, mereka tahulah macam mana saya push diorang untuk naik pangkat, untuk achieve target. Sebab apa? Dia buat, dia dapat. Saya buat, saya dapat pun dengan dari dia pun saya dapat. Dia nanti kalau rekrut orang tu buat, dia pun dapat. So kita tak ada tolak-tolak komisen orang atas ke orang bawah ke, tak ada. Kita sama rata. Buat kerja sama, buat sekali dapat berkali-kali. Macam itulah. So di antaranya adalah Norijah. Norijah ni adalah saya punya cucu. Maksudnya level yang kedua saya. Yang dilahirkan oleh Hayati. Sama juga Muzammil, Nizam ni adalah level pertama saya dan Afida. Afida juga baru join Oktober dan telah melahirkan 3 orang yang kat sebelah-sebelah dia tu. Rahmat, Haizat, Najib Razak bukan tu Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri tu. Nama dia memang Muhammad Najib bin Abdul Razak. Dia adalah orang bawah kepada oh dengar Tadi dah cakap seorang-seorang ni kan rasa macam orang tak dengar. Dah semua orang tengah dengar ni. Oh ya ke? Okey. Kalau saya cepat sangat bagi tahu sebab saya ni nampak pendiam lah. Tapi kalau dah bercakap tak boleh nak berhenti. Okey. Tak okey. Cuma saya kagum lah tadi pasal nampak ni cepat sangat pergerakan pembentukan grup ni kan. Kalau normal ni tak boleh buat ni dalam masa yang singkat ni. Grup besar macam ni kan. Okey, teruskan Liza. Okey. So Afida ni leader yang berada di Puchong. So 3 orang ni under dia. Tapi saya still membantu dari segi apa-apalah macam quotation ke apa ke sebab mereka sangat baru dan bagi saya as a leader kita tak boleh jadi boss. Tak boleh suruh je. Kita perlu juga bantu. Sebab apa? Leader ni dia akan tarik anak-anak buah dia untuk naik atas bersama-sama. Bukannya untuk suruh lepas tu dia makan seorang. Saya bukan macam tu sebab as a assistant manager F&B dekat Singapore, saya dah jaga dekat 70 orang, 80 orang. Bukan saja satu benda tetapi banyak finance, produk, schedule, macam-macam. Jadi saya nak buat benda tu, sistem yang bagus tu dekat Malaysia juga. Sebab bagi saya orang-orang Malaysia boleh berjaya. Jadi saya pun nak mereka ada impian macam saya. Nak ada office sendiri, nak ada anak-anak buah sendiri, rakan-rakan niaga yang berjaya. So itu yang saya buat pada mereka. Saya cakap bila dah masuk ni walaupun tak tahu apa-apa, tak apa, recruit je. Saya boleh bantu, kita punya agensi pun boleh bantu. Kita bantu-membantu kat sini. Yang bagusnya dalam Ikhtisas ni, kita ada satu Malaysia. So kalau anak buah saya dekat Pahang, kan ataupun dekat yang jauh-jauh lah yang rasa-rasa nak menumpang belajar dekat tempat-tempat lain pun tak ada masalah. Jadi leader-leader akan membantu juga sebab memang kita ada sistem career induction program yang mana kita memang mengajar mereka sentiasa lah setiap minggu ada kelas juga. Jadi mereka boleh tumpang belajar kat mana-mana je. So tak ada masalah kita nak recruit kat Sabah ke Sarawak ke. Sarawak dah ada ke? Mungkin soon lah. Okay, Sabah. Then dekat Kelantan. So sebenarnya kat mana-mana pun boleh. Jadi tak ada masalah kita nak kembangkan bisnes saya. Dan macam yang saya punya anak buah ni, Muhammad Najib bin Abdul Razak ni, dia pun dari Pahang.
Dan yang seorang lagi pun dari Pahang, Ain Zubaidah tu pun dari Pahang juga. Dan ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan aktif lah dalam kumpulan saya. Nama syarikat saya adalah Hijratul Fidausi. Pun saya buat nama ni ditubuhkan dari Ogos hari tu. Baru lagi. Sebab sebelum ni saya hanya guna nama saya. So, sekarang saya dah ada satu agensi yang kecil, walaupun tak berapa ramai. Pada saya, quality is more important than quantity. So kalau mereka boleh, satu hari mereka pun akan berkembang juga. InsyaAllah itu doa saya. So Hijratul Fidausi ni bermaksud Hijratul Fidausi Management ni saya ambil sempena kami ni menguruskan penghijrahan ke arah syurga. Jadi takaful ni bagi saya dia ada nyawa, jiwa sendirilah. Sebagai seorang Islam kan takaful ni kena ada rasa tu lah. Baru boleh kita buat dengan ikhlas tau. Kalau setakat untuk ekonomi saja, bukan muamalah Islam, memang tak boleh stay lama. Okey, boleh bantu saya next slide? Okey, ini adalah yang saya cakap tadi. Kita bukan saja nak menjana income dekat dalam Ikhtisas ni, tetapi kita pun boleh dapat travel percuma. Kan? Kalau kita kerja dekat luar sana tu, belum tentu lagi company boleh bagi kita travel percuma selepas kita bekerja keras. Jadi dekat Ikhtisas ni memang ada target. Semua tempat kita kerja pun ada target juga. Mana ada orang kerja percuma kan? Tapi tak salah kalau kita dapat pendapatan yang lumayan, lepas tu kita dapat pahala pula sebab kerja kita memang bagus membantu orang, dan kita boleh travel, pergi ke tempat-tempat yang kita nak target tu. Dan untuk sekarang ni Ikhtisas menawarkan ke Jeju Island, dan yang Tioman ni sebenarnya bulan Ogos hari tu. So ini yang saya katakan, saya baru merekrut masa bulan 7, saya start betul-betul merekrut. So bulan 8 saya boleh bawa dua-dua anak dan cucu saya ni. Yang seorang tu anak, seorang tu cucu. Jadi macam mana saya boleh bawa mereka sebab saya berikan target lah. Saya berikan target untuk dapat free ticket. So dengan tu mereka pun lepas target dan dapat pergi bersama-sama dengan saya. Itu yang saya rasa happy lah. Jadi saya memang betul-betul berimpian lepas ni nak bawa lebih ramai lagi pergi travel dengan saya. Of course lah, yang pertama sekali kita target adalah umrah lah. Umrah untuk orang-orang baru kat luar sana hanya 50,000. Masa saya masuk dulu, target saya adalah 80,000. Bagi saya a bit high lah untuk orang baru kan. Tapi kalau 50,000 ni sikit lah, dalam 27 orang je kalau average case yang 150 kan. So antara you nak buat ke tak nak, antara you ada impian ataupun tak ada. Kalau setakat cakap ada tapi tak ada action pun tak boleh juga. So dekat sini bagi saya Ikhtisas dah menawarkan macam-macam dah. Hanya you all datang dan grab saja. Okay. So ini dua adalah orang yang memang betul-betul follow apa yang saya ajar sampai hari ni pun. Bulan November hari tu Norijah ni, cucu saya ni, dia boleh submit lebih kurang 41,000 FYP. So saya memang bangga lah. Bermaksud mereka ni betul-betul follow leader, dengar cakap leader, sebab saya memang nak bantu diorang. Saya pun tak start dengan geran kan. Sebab sebelum ni kita ada launch geran sampai Oktober hari tu. Jadi mereka adalah orang-orang yang grab geran ni. So dengan adanya geran, dengan adanya commission, dengan boleh achieve pergi umrah ni semua, so saya rasa Ikhtisas is the best place lah kalau kita betul-betul nak buat ekstra pendapatan kan. Dan memang ada impian nak jadi kaya raya tu, boleh teruskan dengan Ikhtisas tapi kena ada keyakinan. Kalau tak ada yakin, daripada Januari hari tu saya dah pergi dah sebab saya start dengan commission sahaja. Saya tak ada grant. Boleh pergi ke next slide. Terima kasih. Okey. Kenapa saya memilih untuk buat takaful ni? Sebab sebelum ni masa mula saya start pun saya tak berani nak cakap orang-orang saya buat takaful. Sebab bila saya cakap dia orang lari. Bukan saya tak pernah merekrut, saya buat, tetapi saya buat secara online. Biasalah kalau online tu orang tak nampak kita kan. Bila orang tak nampak kita, dia ikut. Dia datang kan, lagi-lagi dia tengok perempuan kan. Okey, dia datang interview. Tetapi bila kita cakap bangunan takaful je, terus hilang. Bila kita call, dah tak angkat dah. So maksud saya kat sini,
Tak kira lah cantik ke, handsome ke, apa ke, orang reject juga. Lagi-lagi kalau dengan takaful. So kat sini kenapa saya boleh stay dengan takaful ni, kerana saya seronok dapat bantu orang. Untuk saya sendiri itu yang saya rasa. Pertama kali Abang Baik bercerita dengan saya tentang ikhtisas ni, bila dia sebut tentang badal haji, wakaf dan nak settle hutang piutang tu, bagi saya macam betul-betul kita nak membantu orang. Kalau hanya menjual package-package produk tu, bagi saya itu adalah jualan. Sebab saya adalah orang sales. So saya rasa dekat ikhtisas ni dia menggunakan produk takaful ikhlas. Jadi bagi saya memang betul-betul ikhlas. Dekat situ saya ada rasa kepuasan bila orang yang mana berhijrah ke takaful ikhlas kan. Even saya sendiri pun berhijrah ke takaful ikhlas. Sebab sebelum ni saya ada juga polisi tapi company lain lah. Jadi bila saya dah belajar wasilah kesejahteraan, why takaful ikhlas daripada takaful yang lain, saya hijrah dengan sendirinya. Tanpa dipaksa oleh orang lain. Itu pun selepas saya baca polisi yang saya dah ambil, di mana ada terselit sedikit banyak gharar kan. Jadi kat takaful ikhlas ni memang kita fokus tak ada maisir, gharar dan riba. Riba ni yang mana Allah isytiharkan perang dalam Al-Quran kan. Jadi itu yang saya rasa kita nak bantu orang kat zaman sekarang ni lah. Sebab Rasulullah pun pernah bersabda bahawa akan sampai satu masa nanti kita akan lari daripada riba walaupun debu. Dan itu adalah zaman kita lah. Jadi sekarang ni nak cari yang halal dan thayyiban tu memang payah sikit lah. Kalau halal tu memang banyak. Boleh bantu saya next slide? Agak-agak tak dengar ke? Putus ke? Dengar Liza, dengar. Sangat jelas. Saya nak, dah next slide ke? Cik Syah, tolong next slide. Cik Syah hilang? Okey. Okey. Dah. Okey, kenapa memilih kerjaya sebagai usahawan? Kan boleh je kerja lain. Boleh je kerja office ke, kerja bekerja dengan orang ke pun boleh. Tapi kalau kita ni dalam Islam pun memang kita tahu 9 daripada 10 rezeki tu datangnya daripada perniagaan. So bagi saya takaful ni adalah satu perniagaan jugalah. Lagi-lagi ikhtisas dah beri satu platform yang mana kita boleh hanya guna saja dan istiqamah. Itu je lah. So kalau dekat sini Profesor Diraja Ungku Aziz pun pernah mengatakan kalau kita berbaca kat situ sekarang telah muncul satu perniagaan alam baru yang canggih yang tidak menggunakan modal tetapi mendapat keuntungan berlipat kali ganda, iaitu dalam industri insurans atau takaful. Insurans tu itu more pada yang non-Muslim lah, tapi kalau takaful ni memang non-Muslim dan Muslim pun boleh, tak ada masalah. So kenapa saya cakap insurans tu untuk non-Muslim, sebab kita nak cari yang halal dan thayyiban. Kalau macam contohlah saya ni adalah seorang Cina yang buka kedai ayam, mungkin saya kena buka 2 kedai, satu untuk Muslim, satu untuk orang non-Muslim. Jadi senang untuk orang-orang Muslim nak membeli juga kan. Tetapi nak cari yang thayyiban tu perlu orang Muslim sendiri yang buka. So that's why itu perbezaan dia lah. Sebenarnya tak salah pun, dua-dua sama, dua-dua bagus. Dua-dua adalah dana musibah yang memang membantu orang. Cuma halal dengan thayyiban tu adalah perlu dikaji lah kalau betul-betul nak cari yang thayyiban. So sekarang ni kalau daripada surah Al-Baqarah ayat 240, memang kita tahu kita perlu meninggalkan nafkah untuk anak isteri sekurang-kurangnya 12 bulan supaya mereka tak terkeluar daripada tempat tinggal. Jadi bagi saya takaful ikhlas buat hibah ni, hibah takaful ikhlas hibah memang yang pertama ditubuhkan di takaful ikhlas rasanya. Kalau salah sila betulkan saya ya. So bagi saya takaful ikhlas memang betul-betul memikirkan tentang perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Baqarah ayat 240 tu. Cuma mungkin disebabkan kita baca Al-Quran dengan bahasa Jawi, so kita tak terperasan makna dia. So kita dengan bahasa Arab Liza. Dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Okey, terima kasih kerana betulkan saya. Okey. Tapi bila kita faham makna dia,
kita sendiri akan pergi cari benda tu. Dah tak perlu lagi perunding-perunding takaful ni. Jadi perunding takaful sebenarnya betul-betul nak bantu dari arah tu lah. Cuma memang yang di Ikhtisas ni memang kita ajar fokus pada 3 benda ni, wakaf badan haji dan juga hutang piutang. Boleh tolong saya next slide? Ini yang saya cakap badal haji tadilah. Okay, terus orang mukmin masih terang awal-awal sesudah meninggal dunia kan. Ini bukan saya yang cakap, kita sebagai orang Muslim pun memang dah diterangkan benda ni lama dah. Okay, sampai hutangnya di dunia langsai. So kita tahu bila kita meninggal tu on the spot. So hutang-hutang sepatutnya kena settle on the spot lah. Tak kira lah kalau kita hutang dengan bank ke, hutang dengan orang ke, hutang dengan tanah ke, broker ke apa ke, semua mesti nak kena disettlekan on the spot sebab hutang akan menghalang amal kita ikut sekali. So dekat sini kita tak ada beza lah dengan orang Muslim dengan non-Muslim sebab kita punya amalan tak boleh ikut sekali. Jadi kat sinilah yang kita nak cuba bantu. Saya tak kata yang bila kita ambil takaful, especially takaful ikhlas, boleh bantu clearkan dosa-dosa ke, hutang-hutang ke, tidak. Tetapi kita memang dituntut untuk berikhtiar daripada hanya bertawakal. So sekarang ini adalah salah satu ikhtiar. Jadi kerja kita sangat mulia untuk membantu orang-orang kat luar sana sedar tentang ikhtiar ni. Jadi macam badal haji sendiri, kita tahu haji yang mabrur tu balasannya adalah syurga. Jadi tak kira lah kalau kita dah pernah pergi haji sekalipun, dah dapat title haji sekalipun, semua pelan-pelan yang ada dalam takaful ikhlas kita includekan dengan badal haji supaya dapat bantu dia. Okay, sebab imam tu dibersihkan luaran je. Tapi dalaman kita tu kita bantu dari segi badal haji. That's why macam saya sendiri kalau saya approach semua klien-klien saya akan cerita benda ni. Sebab kalau kita meninggal dunia, kita tahu kita dalam keadaan terperanjat yang teramat sangat sampaikan bila kita nak mandikan mayat tu disuruh untuk mandikan secara perlahan-lahan supaya kalau tak nanti ditekan najis keluar kan. Betapa sakitnya keadaan mati tu kan. Memang saya tak rasa lagi. Pernah dia ceritakan dan kita pun tahu kan dalam Al-Quran sendiri. So dekat sini kita tahu kalau air tu kena kat kulit pun dah sakit. Apatah lagi kalau kena postmortem kan. Jadi dekat takaful ikhlas, so far alhamdulillah memang yang saya tahu tak ada postmortem. So kat situ kita menjaga sesama Muslim. Boleh tolong saya next slide. Okey, ini tentang hospital lah kan. Dek kerana perunding takaful yang memang berjaya, sebab tu banyak hospital yang dibangunkan kan. Itulah petanda-petanda bahawa perunding takaful sangat berjaya. Banyak hospital swasta yang dibina. So sekarang ni charge hospital kerajaan dijangka akan naik kan. Itu memang kita tahu. Sebab tu ada setengah company yang dah ada kenaikan. Itu yang kita sepatutnya risau lah. So kalau kita orang yang boleh berkemampuan untuk ada medical card, tak salah rasanya kalau kita tak potong queue orang-orang yang tak mampu. Jadi biarlah mereka di hospital kerajaan, kita diambil lah untuk keselesaan di swasta. So dekat sini saya nak katakan bahawa dekat hospital pun sekarang ni semuanya ada yang kena berbayar, bukan percuma. Mungkin servis murah lah kan, tetapi barang-barang yang digunakan pun perlu bayaran. Jadi kalau tak ambil medical card pun, tak mampu nak ambil pun, boleh ambil pampasan, tak ada masalah. Sebab tu saya cakap dengan anak-anak buah saya, kita punya industri ni sangat besar. Cuma macam mana the way we talk to them lah kan, apa yang kita boleh explain dengan diorang, apa yang kita boleh bantu. Saya memang haramkan anak-anak buah saya ni menjual dengan mereka. Sebab tu saya memang ajar mereka F&A, Dr. F&A. Saya ajar mereka financial need analysis. Kita itu adalah yang diajar oleh BOD hebat kita, Haji Amran, dan juga saya pernah belajar juga dengan CEO hebat kita, Encik Syarul Nizam. So bagi saya, kita kalau nak tolong orang, kita kena tolong betul-betul. Janganlah kita buka amount, boleh nak buka amount besar, kita kena kira dulu lah adakah mereka mampu, sebab tak nak nanti tengah-tengah jalan mereka berhenti kan. Bila berhenti bayar, tak mampu bayar, tak lepas bayar, kat situ
kita bukan tolong tau, kita menyusahkan lagi mereka. Dekat situ bahagian kita kat sana lah. Sebab benda even kita marah orang pun dapat dosa, apalagi menyusahkan orang kan. Jadi kat situ kita betul-betul kena kaji dulu adakah apa yang dia ambil tu dia mampu bayar sehingga habis. Dan adakah benda tu membantu mereka. Sebab tu kita tak boleh ada gharar. Kat takaful ikhlas ni kita memang fokus no riba, no maisir iaitu perjudian. Perjudian biasanya fokus pada pelaburan lah. Jadi kita tak nak ada gharar. Gharar tu bagi saya lah dia datang daripada ejen tu sendiri. So macam mana mulut ejen tu cakap, itulah datangnya gharar kan. Sebab apa? Company memang dah ajar kita apa yang boleh claim, apa yang tak boleh claim, macam mana nak claim, macam mana benda tu boleh jadi tak boleh claim. Tapi ejen tu sendiri, adakah dia nak hide supaya orang tu ambil juga yang murah-murah ni? Jadi saya tak nak macam tu. Even kena reject pun saya ajar anak-anak buah saya, biar kita di reject secara bermaruah. Yang penting kita dah bagi tahu semua, kita dah bagi tahu apa yang takaful ikhlas sediakan, dan kita sebagai perunding yang dilahirkan di Iktisas, saya nak kita jadi yang berkualiti. Ejen yang sangat berkualiti. So, alhamdulillah anak buah saya biasanya kalau tak tahu buat F&A pun dia akan ajak saya bantulah untuk buat F&A klien dia tu. Dia tak ada masalah. Boleh bantu saya next slide. Okey, kalau kita tengok dekat sini peluang perniagaan yang Iktisas sediakan ni, yang mana kita ada franchise, modal sangat rendah. Untuk jadi kaya raya dengan sistem Iktisas ni, kita hanya mengeluarkan dalam RM100, RM200. Bagi saya kalau jual skincare pun kadang restock RM5,000, RM10,000 untuk dapatkan produk tu secara, yalah saya adalah franchise Cantika Skincare. So bila saya restock tu kena RM5,000, RM10,000. Jadi benda tu sesuatu yang sangat tinggi lah kosnya. Tapi dengan Iktisas ni kita bayar modal bawah daripada RM200. Lepas tu diberi pula macam-macam kemudahan, dan kalau kat luar-luar sana masih kata mahal, saya tak tahu apa nak cakap. Sebab tu ada anak yang dengan saya pun saya kata masa nak masuk pun kalau rasa tak boleh nak bayar full, tak apa, kita bayar untuk ambil lesen dulu. At least ada step berani untuk kita step dalam Iktisas ni. Sebab dia punya sistem sangat bagus. Bagi saya sangat baguslah. So peratus kejayaan memang tinggi. Dan so far saya sendiri sebagai testimoni yang mana saya baru 10 bulan. Saya fresh. Saya tak tahu apa-apa dalam takaful ni. Memang saya tak tahu apa-apa. Dan saya kebanyakannya saya tak ganggu sangat saya punya leader. Leader saya Tuan Haji Bazihat sendiri. Jadi kalau contohlah dia sangat busy, kadang-kadang hari ni saya WhatsApp, nanti minggu depan baru dia reply. Jadi saya ni seorang yang tak sabar. Jadi saya akan pergi ke office sendiri. Even saya tak ada iSmart tu, rumah saya ke office tu adalah 40 minit. Walaupun saya boleh tumpang office orang lain, tetapi tak tahulah sebab saya ni memang bukan kata malu sangat. Tengoklah kalau saya cakap pun tak berhenti kan. Tapi saya seganlah nak pergi. Jadi saya akan pergi juga ke office yang lebih kurang 40 minit. Itu perjalanan saya. Dengan saya bukan start dengan grant. Sebab tu saya cakap, kalau orang yang tak yakin dengan sistem ni dan tak istiqomah, dia akan tinggalkan Iktisas. Dan saya dah jumpa dah orang-orang tu. So sekarang ni pendapatan ni memang tak ada limit. Cuma macam mana kita nak kembangkan? Itu memang makan masa. Mana boleh hari ni start besok dah kaya kan. Jadi memang akan makan masa. Cuma nak cepat tu memang kena buat sama-sama. Tak boleh buat seorang-seorang. Saya pernah buat seorang-seorang daripada Januari sampailah Jun. Dari kat situ je lah. So sistem sokongan digital. Maksudnya dia dah bagi bantuan. Agent portal, partner portal, apa lagi portal? YouTube ada. LinkedIn ada. Apa lagi? Tapi saya tak guna tu. Saya banyak direct approach. Yelah, lain orang, lain cara kan. Tapi so far alhamdulillah saya boleh pergi dengan Iktisas ni. Maksudnya kalau saya boleh, orang yang tak tahu apa-apa ni boleh. Orang yang kat luar sana yang memang mungkin anda bekerja dengan bank, mungkin anda bekerja penjual kereta yang dapat high sales setiap bulan, boleh try buat part time. Sebab anda memang dah ada dalam industri kewangan tu. So kita ada mentor. Mentor kita bukanlah kata leader anda yang rekrut anda tu. Dia memang leader, tetapi kita dah ada leader yang memang kalau dikombainkan dia orang punya pengalaman tu dekat 200 tahun. Macam mana? Hebat tak? So sekarang ni
Kita boleh je tanya tips ke nak belajar dengan diorang ke apa. Antara kita nak ke tak nak tu je. Sebab kalau kita buat sesuatu tak ada impian tu memang takkan boleh. Kalau kita ada impian kita nak bahagiakan orang-orang yang tersayang, anak ataupun kita masih ada mak yang perlu dibahagiakan. Bukannya bahagia kata dengan duit saja, tetapi mungkin dengan duit tu kita boleh buat something untuk mereka. Sebab tu bagi saya kena ada impian dan yakin dengan sistem ni. Anda boleh pergi jauh. Okay, boleh bantu saya next slide? Okey. Tugas kita sebenarnya sangat-sangat mulia. Kita bantu masyarakat yang kat luar sana menyelesaikan masalah mereka. Bukan kita nak jual produk. Sebab kita bercakap dengan ILU je. Kadang-kadang tak bawa barang pun. Saya kalau approach orang dekat, contohlah saya pergi Giant kan, saya nak beli barang. Saya nampak orang-orang yang saya rasa saya boleh kacau tu, saya bercakap aja. Saya tak ada pun macam nak tunjuk brosur ke apa, tak ada. Kita bercakap, kita F&A dia sikit, kita tanya macam mana komitmen dia apa semua selepas dia dah selesai dengan kita kan. Jadi dekat situ kita boleh tengok kat mana part yang kita boleh tolong dia. Adakah dari segi education, adakah dari segi retirement, adakah dari segi simpanan ataupun macam-macam lagi. Sebab tu saya cakap F&A tu penting. Kita tak boleh terus cik nak hibah, cik nak ni. Tak boleh. Sebab bagi mindset orang kat luar sana kita menjual. Jadi dekat sini tugas kita menyelesaikan masalah mereka. Bukannya orang kata kita nak menjual, kita nak menyelesaikan masalah mereka. Jadi bila kita selesaikan masalah mereka, kita pun dapat sesuatu yang lebih setimpal lah. Macam kita kejar akhirat, dunia akan kejar kita. Jadi kalau kita kejar commission saja, kita kejar dunia, akhirat belum tentu nak kejar kita lah. Sebab rezeki tu Allah dah tentukan awal-awal, sama ada kita nak pilih mana jalan untuk dapatkan rezeki tu. Boleh bantu saya next slide? Okey, kalau kita tengok statistik perlindungan takaful dekat rakyat Malaysia ni masa 2018, ini belum diupdate, jumlah populasi rakyat Malaysia ni lebih kurang plus minus 32 million. Tetapi yang ada perlindungan tu hanya lebih kurang 15.2 lah kalau ikut daripada sini yang ada perlindungan. Dan yang ada perlindungan tu pun bukan yang fully coverage. Maksudnya mungkin dia dah ada medical card tapi dia tak ada hibah. Mungkin dia dah ada hibah tapi dia tak ada medical card. Macam tu lah. Ataupun dia ada education plan tapi dia tak ada medical card. Banyak sebenarnya yang kita boleh bantu mereka. Cuma kita kena betul-betul tahu dulu kat mana keperluan mereka. Bukan apa yang mereka mahu tetapi apa yang mereka perlu. Sebab kita adalah perunding kewangan Islam. Jadi kita perunding kewangan, kita kena bantu rundingkan lah masalah tu. Bukannya kita jual. Okay. Boleh bantu saya next slide? Okay, rasa macam nak buat bisnes ikhtisas ni. Macam saya juga dulu berfikir, okey ke tak? Adakah okey ke tidak ikhtisas ni? Itulah juga yang bermain dalam kotak fikiran saya dulu masa mula-mula Abang Baik ajak saya masuk. So dekat sini kalau kita tengok 18 Februari 2011 punya news yang mengatakan bahawa average income of those in the financial sector is 70% more than other professions, including engineer, lawyers, accountants and doctors. Maksudnya kita punya income ni kalau kita betul-betul fokus buat istiqomah, buat dengan sistem yang hybrid ni, yang tak tahulah macam mana dia punya hybrid tu nanti, kalau betul-betul anda buat, boleh lebih daripada gaji orang yang belajar bertahun-tahun nak jadi doktor, accountant, lawyer, engineer ni semua. So bayangkan, sebab apa saya dah merasa walaupun tak banyak sangat tetapi dengan orang yang saya ada sekarang, dengan hanya 10 bulan saya start, saya merasa benda overriding, yang dikatakan overriding tu, saya dah rasa. Jadi benda ni is real. Cuma kena istiqomah lah. Kalau setakat nak kat situ je, memang tak boleh pergi jauh lah. Dia kena bersama-sama. Kita bantu juga orang yang bawah tu, bukannya suruh je. Suruh boleh kan, suruh ni memanglah. Sebab kita kalau boleh kita nak mereka berkembang. Tetapi suruh as a leader, bukan as a boss. Boss ni dia menyuruh je.
Tahu-tahu dia nak result je. Tapi jadi leader. Leader ni adalah orang yang dia suruh juga kan kejar target apa semua. Mesti dia leader. Dia kena juga buat benda tu. Kena ada push ni. Kalau tak orang bawah ni dia memang ikut dia je. Tapi bila kita push dengan bantu juga, bantulah dari segi quotation ke, dari segi submission ke, apa benda underwriting yang lambat ke apa kita bantu, benda tu akan smooth dan mereka pun akan rasa overriding juga bila mereka recruit kan. Kita push untuk recruit apa semua dan diorang akan rasa overriding tu, end up diorang akan happy. Diorang akan buat sendiri lah sebab dah rasa kan. Yang kita tak rasa tu lah yang rasa macam orang atas ni nak makan duit kita je. Macam itu. Jadi bagi saya sistem ikhtisas ni memang tak payah tunggu lama-lama lah. Rasanya dalam 3 bulan pun dah boleh naik pangkat dah. Sebab kita punya kenaikan pangkat 30,000 je. Tak payahlah nak buat 300,000. Lepas tu kalau yang mana cepat dah buat 300,000 pun kadang-kadang tu kena tunggu 2 tahun. Kena tunggu 2 tahun juga. Die kena tunggu 2 tahun. Jadi saya adalah survey-survey jugalah sistem-sistem yang lain. Saya tak condemn. Mungkin itu adalah sistem mereka. Kita pun kena respect. Lain company, lain produk ada kekuatan sendiri. Jadi untuk ikhtisas ni bagi saya kekuatan dia adalah hybrid. Kalau yang mana belum rasa dia tak percaya. Tapi so far alhamdulillah saya dah ajar anak buah saya supaya mereka pun dapat merasa. That's why mereka alhamdulillah stay dengan fokus yang kita buat tadi tu, wakaf pada haji dengan menghutang. Sebab tu anak-anak buah saya alhamdulillah belum ada lagi yang syahid. Yang betul-betul buat lah, belum ada lagi syahid. Dan saya doakan mereka terus sukses dengan ikhtisas ni. Boleh bantu saya next slide? Okey, macam mana yang saya cakap hybrid tu? Okey, hybrid tu sebenarnya datang dari recruitment. Okey, kalau anda nak pergi cepat kan, saya nak kejar target ni, saya nak buat FYC ni, boleh. Tapi kat situ je lah. Maksudnya anda achieve masa tu je lah. Tapi kalau anda nak pergi jauh, anda nak pergi sampai satu tahap yang anda hanya boleh tengok je. Maksudnya duit tu masuk je. Itu nama dia passive lah, passive income. Itu memang kena rekrut. Nak tak nak memang kena rekrut. Macam mana nak rekrut? Itu adalah bagaimana ni anda nak bantu mereka. Kalau anda just suruh, register je. Tapi tak tolong pun, tak terangkan pun, memang takkan orang tu bergerak kat situ juga. Jadi kita bantu sama-sama, buat sama-sama, benda yang sama tapi dapat macam-macam. So sekarang ni, senior executive partner, sebab saya cakap tadi untuk kenaikan pangkat perlu buat 30,000 FYC untuk kita rasa overriding tu. Overriding kan? Overriding tu untuk kita rasa hanya buat 30,000 FYC. Kalau average case tu dalam 150, lebih kurang dalam 17-16 case macam tu. So itu setahun tau. Setahun. Bukannya 2 tahun. Ataupun bukannya 6 bulan. Bukannya 3 bulan. Tak, setahun. So dalam masa setahun tu buat 30,000 FYC lebih kurang 1 bulan 1 lah. Kan? Kalau ini yang betul-betul memang malas lah buat part time je. Macam saya dulu, masuk, bayar. Okay Bapak, saya buat part time sebab saya niaga. Saya tak boleh lah nak tukar profession saya. Belagak lah sikit masa tu kan. Tapi lepas saya buat, memang saya teruskan. So 30,000 ni kalau buat seorang-seorang pun anda boleh dapat macam dividen ASB yang loan 200,000. Sebab saya pernah dapat dividen kurang daripada 10,500 ni. Masa 5.5% lah. Memang jatuh. Sedih lah. Tapi dengan ikhtisas, kita buat 1 bulan 1 kes, 1 bulan 1 kes, 12 bulan, masuk dividen 10,500. Ni yang jenis tak kacau lah. 35% kita punya commission tu. Itu kalau buat seorang-seorang. Tapi untuk kita dapat lebih, kita kena ajak orang juga rasa 10,500 tu. So, at least pun 2. Kalau 1 tak rasa sangat lah. So, 1 keluar 2. Keluar kaki 2. Sebab kalau keluar kaki 1 memang tak balance kan. Keluar kaki 2, dengan level pertama tu anda boleh rasa 10% daripada apa yang mereka buat. Anda tak ambil pun dia orang punya commission tu. Itu adalah ikhtisas bayar. Bayar anda 10%. So dengan rekrutmen 2 tu anda boleh dapat 6,000 daripada level pertama. So maksudnya instead of anda dapat 10,500, anda boleh dapat 16,500. Buat benda yang sama, mereka pun buat 30,000. Anda tak payah nak push lah. Tak payah nak suruh dia buat 60,000, 70,000 untuk dapat overriding lebih kan. Tak. Buat sama je.
sama-sama buat, pegang tangan, berganding bahu, buat benda yang sama. Tapi dia pun terus juga keluar 2 kaki. Sebab anda nak dia rasa, takkan tak nak dia rasa kan? Takkan nak rasa seorang-seorang. Itulah yang terjadi pada saya daripada Januari sampai Jun dululah. Sebab saya merasa seorang-seorang. Bukannya saya tak nak rekrut, saya memang takut. Memang kat luar-luar sana mesti akan ada ramai nak rekrut orang tu dah rasa takut tau. Sebab dah lah baru, dah lah tak tahu apa-apa. Lepas tu kita baru nak naikkan diri kita. Nak ajak pula orang buat bisnes dengan kita. Rasa dia nak ke? Belum tentu lagi lah. Tapi dengan sistem Ikhtisas ni, dengan apa pengalaman yang saya ada, biarlah saya saja yang buang masa 2 bulan dulu. Lepas saya register 2 bulan saya tak buat. Biarlah saya memberitahu bahawa jangan buang masa, terus buat. Teruslah buat. Bila dah masuk register tu, terus buat. Dengan level kedua, level ketiga yang hanya 2%, 1% tu, anda boleh dapat lebih kurang 28,000. Hanya buat suka-suka. Sebab tu saya cakap, bukannya hanya untuk full time saja, untuk orang-orang yang memang dah power dalam sales ni pun boleh buat part time. Boleh buat part time, yang mana nak buat full lagi baguslah. Itu suka-suka untuk 2 kaki. Tapi kalau anda betul-betul nak buat, minimal 5 kaki pun dah cukup. Tetapi 5 kaki yang berkualiti. Bukan 5 kaki yang register saja. Sebab tu kita keep asking rekrut. Sebab dalam orang-orang yang kita rekrut tu belum tentu semuanya berkualiti. Belum tentu semuanya nak buat full time. Belum tentu semuanya akan stay. Sebab manusia ni dia punya rasa tu akan berubah-ubah. Jadi kena tengoklah the way how you take care of them. Kalau diorang rasa you leader yang okay, mungkin diorang akan stay lama lah. Kan? Dan you boleh bantu mereka lebih lagi dengan apa yang Ikhtisas bagi, you pun boleh bantu lebih lagi, diorang akan stay lama. Depends pada orang kan. So dengan buka keluar 5 kaki ni, anda akan dapat ekstra 15,000. Bukan 5,000, bukan 6,000 tau. Tadi 2 kaki 6,000. Ini 5,000. 15,000 untuk 5 kaki. Kalau level pertama. Itu belum lagi kalau kita cakap level kedua, level ketiga, level keempat. That's why kalau kita dapat 5 orang yang berkualiti, yang mengeluarkan 5 berkualiti. Sebab dia dah berkualiti, of course dia akan keluarkan yang berkualiti juga. Sebab tu saya cakap kena ada 5 yang berkualiti kalau anda betul-betul nak buat dengan Ikhtisas ni. Jadi nak mencari 5 berkualiti tu memang kena progress lah. Maksudnya rekrut. Tak boleh cakap je. Kadang-kadang orang yang kita tengok berkualiti tu pun belum tentu lagi dia buat betul-betul. Mungkin dia cakap je okey dia buat. Tapi sampai masa mungkin dia stop, kita tak tahu kan. Jadi kita kena continue merekrut. Untuk at least dengan 5 orang yang berkualiti ni kita boleh dapat 303,000 sebagai SCP sahaja. Senior Executive Partner. Bukannya tak perlu sampai nak kena jadi MD ke apa. Dah boleh rasa dah 300,000 tu. Lagi cepat anda buat, lagilah cepat anda dapat 303,000 ni. So itulah yang saya cakap. Menjana pendapatan 25,000 sebulan. So kat sini bila kita bahagikan 303,000 tu dengan 12 bulan, bermaksud 25,000 lah sebulan. Macam mana? Banyak kan? So disebabkan tu saya cakap Ikhtisas punya sistem ni best. Cuma kita kena apply supaya benda tu menjadi kenyataan. Untuk saya sendiri, untuk beberapa orang ni memang saya dah rasa lah. Tapi belumlah sampai 303,000 sebab saya pun 10 bulan, 12 bulan pun sampai. Okay, so sekarang ni anak-anak buah saya pun saya suruh dia orang berikut juga sebab biar dia orang merasa. Mungkin sekarang dengan geran ni semua kan ada target equality apa semua, mungkin mereka fokus pada tu. Saya pun membantu dari segi tu untuk dia orang. Saya tak nak satu pun orang yang ambil geran under saya ni tak lepas. Sebab bila tak lepas tu perasaan sakit hati saya tu bukan sebab FYC saya tak cukup ke apa, tak tahu. Boleh tanyalah anak-anak buah saya yang memang bawa saya. Sebab duit ni saya memang tak berkira dengan dia orang. Jadi bukan duit yang saya fokuskan. Saya nak mereka capai semua sekali. Saya nak tengok muka dia orang dekat slide. Saya nak tengok rasa lain tau. Macam takaful lah kita bantu orang kan. Bila orang meninggal kita dapat bagi cek ke apa. Walaupun saya belum rasa lagi nak bagi orang cek 200,000 ke apa. Tapi saya tengok orang lain, abang pak cik pernah bagi. Saya rasa macam okey. Sebab tu aku dekat takaful. Kalau 30,000 tapi kalau buat 60,000 kalau ikut sini lah. Banyak boleh earn sampai 600,000. Itu baru 60,000. Tapi kalau orang-orang macam bawah saya ni, macam Norijah tadi, 1 bulan je dia dah boleh buat 41,000 kan bulan November submission. Submission ke info saja 41,000. So
dekat situ berapa banyak kenaikan harga pula. Kenaikan komisen dia tu. So dekat sini, kalau dia ada 5 orang berkualiti yang buat benda sama macam dia, of course dia akan rasa. Dia akan rasa benda tu. Itulah yang saya katakan, sistem ikhtisas ni sangat best. Cuma anda kena apply. Kalau setakat nak benda tu jatuh dari langit, memang takkan. Boleh bantu saya next slide? Okey, ini yang saya katakan kenaikan pangkat yang sangat cepat. Contohlah, anda mendaftar hari ni. Anda sebagai executive partner. Executive partner ni memang kena buat 30,000. Sebab nak naik pangkat ni takkanlah terus dapat kan. Itu ada kriteria yang kita ambil lah untuk dapat naik sini executive partner. Benda tu semua kena mohon kan. Macam juga taraful daripada luar negara nak masuk kat Malaysia pun kena mohon. Kena kahwin dengan bank baru boleh dapat taraful tu. Betul tak? Dia bukan sahaja boleh dapat, kena mohon. Jadi hanya taraful ikhlas je yang satu je. Dia tak perlu memohon. Maksudnya memang kita satu, tak ada dua. So, bila mendaftar dengan kita, kena buat 30,000 FOIC. Baru ada kenaikan pangkat. Bila ada kenaikan pangkat, barulah rasa overriding tu. So, overriding tu, untuk SCP, untuk buat production individu, dia boleh earn sampai lebih kurang 20,000. 20,000 sebulan. Kalau betul-betul dia buat. Overriding dia rasa. Kalau executive partner, sebulan boleh earn 2,500 lah. Tu normal lah. Kan? So, kalau naik ke agency director, macam mana position saya sekarang ni, anda membesarkan operasi kumpulan anda. Anda buat tu, anda boleh earn sehingga 40,000 sebulan ke atas. Itu depends macam mana anda bekerja. Dan kalau anda nak earn sampai macam tu, hanya ikut je sistem dia. Semua benda ni kena betul-betul ada keyakinan lah. Yakin, istiqomah buat. Kalau sekejap buat, kejap tak, kejap down, kejap up, down. Susah juga nak earn cepat. Jadi kat sini saya nak katakan bahawa kenaikan pangkat sangat cepat dan bila anda dah jadi MD nanti, anda boleh sampai beli saham syarikat. Boleh jadi share partner dengan ikhlas. Jadi itu sesuatu yang saya rasa baguslah yang boleh kita legasikan kepada anak-anak anak cucu kita lah. Sebab tu macam company saya sendiri, saya tak letak nama saya boleh je letak nama Lizawati Management. Tapi saya nak sesuatu nama yang boleh diguna sehingga anak cucu saya pun boleh guna. Jadi benda tu orang tak cakap Lizawati ni siapa punya company ni tak. So, mereka pun boleh guna legasi saya kan. Dan mungkin dengan income yang non-stop tu, saya boleh letak beberapa persen untuk diwakafkan hujung tahun supaya kita pun akan earn sesuatu yang berterusan hingga akhirat kan. Kita tahu wakaf ni akan meneruskan pahala sehingga hari kiamat kan. Jadi itu adalah salah satu saya punya impian lah. Sebab kita ni bukannya orang yang baik pun. Jadi kita nak sesuatu untuk dibawa ke sana. Bukan setakat dekat dunia ni je kita nakkan income yang besar ni. Tapi kat sana pun kita nak yang besar-besar. Okay, boleh tolong saya next slide? Okey, ini yang macam saya cakap tadi lah. Okay. Kesimpulan dia sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada mereka. Ini maksud dari surah Ar-Ra'd ayat 11. Okay. So kat sini saya nak katakan tanpa kehendak anda, memang anda tak boleh buat. Jadi anda kena yakin lah. Jadi saya kat sini hari ni nak bagi tahu yang anda perlu yakin. Perlu yakin dengan ikhtisas ni. Kalau anda down pun anda rasanya tak boleh, tak sempat lah nak down. Kalau macam saya sendiri sangat-sangat busy. Especially bila saya dah rekrut orang kan. Rekrut yang baru-baru. Lepas tu saya pula selalu cakap dah register pergi ajak orang lain lagi at least 2. Tak apa. Tak ada masa nak ajar pun tak apa. Saya willing untuk ajarkan. Jadi saya busy lah. Cucu saya tanya, cucu saya minta tolong, cicit saya minta tolong membuat presentation. Cucu orang lain pun minta tolong. Saya pula jenis tak kisah. Okay, kalau saya free boleh saya selitkan. So dekat sini saya nak katakan bahawa kat ikhtisas ni kita semua diajar untuk bantu-membantu dan kita memang nak earn sama-sama. Bukannya makan seorang. Saya memang tak nak tengok anak buah saya tu EP lama-lama. Sebab
diorang tak dapat rasa overriding kalau diorang rekrut orang. Walaupun 30,000 memanglah nampak sikit, tetapi untuk orang yang bukan dalam industri ni, especially macam saya ni, saya rasa satu bebanan jugalah untuk mereka. Jadi bila mereka dapat naik cepat, saya sangat happy lah. So diorang boleh rekrut tanpa rasa susah hati. Yang orang atas je rasa kan. Saya je rasa. Saya tak nak macam tu. Semua saya nak jadi senior executive partner. Sebab tu saya cakap sistem sangat bagus. Jadi saya memang encourage orang-orang yang kat luar saja tu untuk join dengan aktivisasi. Walaupun nak mencuba. Register je dulu, buat, anda tengok, anda rasa, anda akan percaya. Cuma kalau anda tak yakin, anda tak istiqomah, yang penting memang istiqomah, memang anda tak akan kekal lama. Anda akan cahit juga. Jadi istiqomah tu penting, sangat penting. Sebab tu saya macam mana pun alhamdulillah saya cuba untuk istiqomah. Sebab tu sampai hari ni saya stay. Saya ikutkan banyak juga company-company yang offer saya grant 5,000 apa semua kan. Tapi macam mana cakap bila saya pergi, saya tak ada jiwa dalam tu. Bila kita lain bila kita attend Takafi class Iktisas punya ni kan, dengan Asmaul Husnanya lagi, dengan doa-doanya, dengan apa yang diajar tu semua memang betul-betul kita nak tolong orang, bukan sahaja duniawi tapi ukhrawi. Maksudnya kalau nak ajak kita jadi usahawan ni pun, usahawan yang berjaya bukan setakat dunia tapi ke akhirat juga. Dan bagi saya Takafi class ni adalah produk Malaysia. Produk Malaysia, kalau bukan kita orang Malaysia yang support, apa lagi kan? Apa lagi? Jadi kita lah. So Iktisas dah ambil satu inisiatif untuk BMF kan. So kita orang-orang yang memang BMF ni buatlah yang BMF. So bagi saya tak ada masalah lah kalau rasa-rasanya yang mana join tu nak mencuba dulu ke apa ke. Yang penting step pertama tu. Adakah anda berani untuk step ke dalam Iktisas ni? Tapi bagi saya dah cakap sejak dah. Sistem dia sangat bagus, hanya anda kena buat je. Buat dan istiqomah. Dan kalau rasa-rasa leader anda busy ke apa, pergilah cari leader lain, belajar kan. Janganlah malas. Sebab kita ada BOD yang hebat kan. Macam dekat JB ni pun sendiri ada Puan Hajar Sheila. Jadi kat sini Puan Hajar Sheila jugalah salah seorang BOD yang mana saya pernah dengar nasihat dia, kena respect leader. Kena respect leader. Tak kira lah leader kita ni tak bagus ke, muda ke, apa, kena respect the way kita cakap. Sebab apa? Dengan respect leader, ilmu dia walau sikit pun, kita ada tuntutan budi dengan ilmu dia. Walaupun sedikit, sebersama pun. So bila kita respect leader tu, insyaAllah rezeki akan datang. Sebab tak ada orang yang perfect. So leader pun sebenarnya bukanlah perfect sangat. Tapi respect, hormat leader. Itu je. Tak ada, bagi saya tak ada leader lah dekat dalam Iktisas ni, tak ada leader yang nak anak-anak buah dia masuk longkang. Sebab sistem dia memang tak ada rugi apa-apa pun kalau anak dia naik. Maksudnya kalau Hayati tadi, saya punya anak buah, rakan niaga saya naik, AD pun saya tak perlulah nak rasa tergugat ke apa, tak perlu. Sebab level kita tak memecah belahkan kita punya commission pun. Kita punya commission ni hybrid. So dekat sini ada benda-benda yang kita boleh kejar. Kita boleh juga pergi travel secara percuma. Tak perlulah nak pergi bayar-bayar ke apa kan. Dulu saya kerja Singapura 10 tahun saya boleh simpan duit lah untuk pergi ke Europe, pergi ke Hong Kong, pergi ke Australia, Gold Coast tu saya boleh pergi. Tapi itu semua duit saya. Sekarang ni saya nak pergi secara percuma. So far saya nak bawa sekalian rakan-rakan niaga yang di bawah saya ni supaya saya rasa satu kepuasan. Bermaksud bukan saya je boleh achieve benda-benda tu, mereka pun boleh. Dan kita nak pergi sama-sama. Lagi-lagi umrah kan, sangat memang saya sangatlah seronok kalau dah pergi sana kan. Lagi-lagi dengan orang-orang yang kita ajar, bagi tips apa semua dan mereka ikut sampai mereka achieve semua tu, saya memang puas dia lain macam lah. Sebab saya punya diri ni, as a leader, is different. Kalau saya tak different, memang saya dah syahid dah. Sebab saya start dengan tak ada geran kan. Saya selalu cakap dengan anak buah saya. Anak buah saya kalau jeling-jeling je saya kan. Masih nak ulang-ulang je tak ada geran. Ulang-ulang je tak ada geran. Benda tu real. Saya start dengan tak ada geran. Jadi saya nak dia orang achieve geran tu. Jangan buang. Jangan buang peluang tu. Achieve lah.
Kan benda simple je, kita tolong orang. Nampak je tak cool. Nampak je tak cool. Orang tak nak naik, tak ada masalah. Kita bukannya bawa barang. Kita bercakap je. Sharing. So far, itu je lah. Semua kat luar-luar sana kalau rasa-rasa nak join Iktisas ni, boleh pergi cari-cari introduce orang yang ajak masuk dalam Zoom ni, YouTube ni. Boleh pergi register dengan diorang. Sebab mereka akan bantu anda. Mereka takkan ajak dengar BOP ni kalau benda ni tak real. Benda ni, Iktisas ni adalah real. Jadi sekarang macam dalam tim saya sendiri, Digital Fidelity Management, memang kami pun sendiri mencari juga orang kat luar sana untuk menambahkan lagi kuantiti kami. Sebab selalunya kami bergerak 6 orang je kan, pergi taklimat ke, pergi jalan ke apa ke. Jadi sesiapa yang berminat boleh cepat-cepat register. Sebab bagi saya benda yang baik perlu dipercepatkan lah. Kalau tak, anda takkan rasa benda ni kalau anda tak cuba. Rasanya presentation saya tentang Iktisas sampai tu je. Okey, terima kasih Lizawati. Tadi masa mula-mula nak bercakap sekali kan? dah bercakap. Itulah saya tu. Klien saya kena, klien saya selalu kena. Tadi kita cakap benda yang fact. Ini betul. Okey, alhamdulillah kita dah 10.33 malam. Secara sedar tak sedar 1 jam setengah. 1 jam setengah Liza bercakap. Oh ya ke? Okay. 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit. Liza bercakap. Okey, kita masih lagi ada 40 orang di YouTube channel kita, 40. Di Zoom kita ada 23, total ada 63 orang. Alhamdulillah ramai menanti-nanti BOS malam ni, Business Opportunity Program malam ni bersama Puan Lizawati. Okey. Dengan masa yang sedikit ni, saya buka mungkin 2 soalan kepada ada siapa nak tanya. Sebab kita dah agak lewat ni 10.30. Okey, saya rasa tak ada apa kot semua dah okey kot. Alright. Semua dah faham siapa tu Ali Akbar. Okey. Saya. Alright. So begitu saja kita punya program malam ni, ada banyak yang dikongsikan oleh Puan Liza tadi tentang sistem, macam mana kita kena percaya dengan sistem di Iktisas ni, potensi pendapatan, alhamdulillah bagaimana boleh menjana sehingga 300,000 setahun, dan ada banyak lagi tip-tip yang dikongsi oleh Puan Lizawati. Okey. So saya rasa cukuplah untuk kita malam ni. Teruskan bersama kita di Iktisas untuk program-program akan datang. Setiap hari Jumaat kita ada program Sembang Santai Takaful. Jangan lupa setiap hari Jumaat. Dan minggu depan masih lagi sama, hari Rabu kita ada Business Opportunity Success Seminar. Okey, yang mungkin kita akan dapatkan tetamu-tetamu lain untuk bersama kongsi dengan kita. Okey, saya rasa cukup sampai di sini. Jumpa kita di puncak kejayaan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liza. Terima kasih semua yang sudi bersama kita malam ni. Satu suara kita bersama membangunkan Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati membuka impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di Takaful Ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, aku sudah bersedia
impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Okay, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak